Teh tarik saya manis petang ini, Wan Syarina. Okey. Mungkin kerana pengumuman daripada Menteri Kanan Pendidikan sebentar tadi bahawa sekolah akan dibuka pada 24 hari bulan Jun pada hari Rabu. Cantik dalam masa 2 minggu kerana itu yang dijanjikan oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Selepas pengumuman, sekolah akan dibuka dalam tempoh 2 minggu selepas pengumuman. Jadi 24 hari bulan Jun sekolah akan dibuka, namun dibuka hanya kepada mereka yang akan menduduki peperiksaan. Jadi untuk peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, SVM, Sijil Vocational Malaysia, Sijil Tinggi Agama Malaysia dan juga Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Dan pastinya secara keseluruhan untuk mereka yang terlibat dalam SPM, 398,446 murid akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Jadi Sijil Vocational Malaysia, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia dan Sijil Tinggi Agama Malaysia. Jadi segalanya dah diputuskan bahawa 24 Jun, ini dia, guru besar pengetua akan kembali bertugas. Guru besar mana pakai kuning tu? Tak pakai. Ini guru penolong kanan. Okay. Saya takut macam tu juga. Ramai orang dah lupa ni. Ibu bapa dah ada masa 2 minggu untuk cek balik seragam, pakaian seragam anak. Mungkin saiz dah berbeza ke macam mana ke? Saiz kasut hitam, kasut putih. Ya, persediaannya dah perlu diperkemaskan semula. Tapi ini perlu kita betul-betul fahami dan juga kita analisis. Untuk itu kita juga menghubungi 2 orang panelis untuk memberikan input berkenaan dengan perkara ini. Ada banyak sebenarnya poin yang disentuh dalam sidang media selepas pengumuman oleh Menteri Pendidikan tadi. Antaranya ialah seperti penggunaan ban sekolah dan bas sekolah macam mana, concern guru terhadap penjarakan sosial murid pergi sekolah okey, nak duduk dalam kelas mungkin okey, tapi selepas itu tempat yang kita tak boleh susun atur ni, macam di kaki 5 contohnya, di kantin macam mana, pembelian makanan prosesnya macam mana. Ini pun mungkin ibu bapa fikirkan juga. Cuma mungkin kerisauan dan kebimbangan kita lebih banyak kepada murid-murid sekolah rendah yang sukar untuk kita fahamkan ataupun berikan peringatan. Tapi kalau kita tengokkan untuk tahun-tahun peperiksaan seperti SPM, SVM, STPM, STAM ini tentu saja boleh kita pesanlah kena jaga social distancing dan sebagainya. Dan ini ialah permulaannya. Kementerian Pendidikan memulakan dengan tahun-tahun peperiksaan untuk kembali meneruskan sesi persekolahan, dan selepas itu ia akan diumumkan secara berperingkat untuk sesi ataupun tahun-tahun yang lainnya selepas ini. Jadi itu tadi menariknya, banyak kali juga disentuh tentang pematuhan SOP dan seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, PIBG digalakkan berganding bahu dengan pihak sekolah kerana itulah seperti yang Rina sebutkan, kekhawatiran ibu bapa. Jadi bila penglibatan secara tak langsung ibu bapa, secara tak langsung juga akan meredakan sedikit kerisauan. Dan juga disentuh tadi tentang kantin. Rina menyebut tentang kantin, digalakkan supaya pihak kantin sendiri akan membungkus makanan dan pelajar itu sendiri digalakkan membawa bekal daripada rumah. Jadi itu sedikit sebanyak antara usaha-usaha ataupun cadangan daripada pihak Kementerian Pendidikan. Dan anda juga sebenarnya boleh memuat turun dari segi garis panduan yang telah pun dimuat naik di dalam Facebook Kementerian Pendidikan, garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah. Jadi boleh ke Facebook moi.gov.my untuk mendapatkan garis panduan berkenaan. Terdapat berapa muka surat, jadi anda boleh muat turun dan cuba baca dan dapatkan sikit sebanyak info-info yang telah pun disediakan oleh pihak Kementerian. Ya, garis panduan pembukaan semula sekolah mulai Khamis yang telah pun disebut oleh Syami. Inilah rupanya telah didemonstrasikan sendiri oleh Menteri Pendidikan bagaimana caranya mungkin pelajar-pelajar kita harus menduduki ataupun menjalani kelas mereka bila sesi persekolahan diteruskan. Dan juga dia macam mana tahu Syami, macam masa dulu kita ambil peperiksaan, meja-meja peperiksaan macam itulah. Pendek kata dia boleh dibuat, tapi untuk mungkin bukan semua sekali secara serentak ditempatkan dalam satu sekolah lah, kena ada penggiliran yang sesuai. Itu kedudukan dalam bilik darjah dalam kelas. Bagaimana pula tadi juga telah disentuh oleh Yang Berhormat Menteri Dr. Razi Jidin tentang bagaimana mereka yang berada di asrama penuh dari kedudukan katil. Jadi itu semua perlu diambil kira dan kekhawatiran ibu bapa masih lagi menjadi tanda tanya. Namun sebenarnya satu
latihan ataupun demonstrasi, bukan demonstrasi, apa ya istilahnya, telah pun diadakan pada awal Mei yang lalu, pada 8 Mei untuk melihat macam SOP, macam mock run jugalah, bagaimana SOP yang akan digunakan. Simulasi itu perkataan yang tepat. Baik, dan kita hubungi sekarang ini Yang di-Pertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia dan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra Selangor, iaitu Encik Sukimin Juki di talian sekarang ini. Hello, Encik Sukimin. Terputus. Sambung sebentar lagi. Dan perlu kita faham juga bahawa sekolah akan mempunyai banyak kerja, kerana itulah digalakkan peranan PIBG juga untuk sama-sama membantu dan memikul tanggungjawab ini. Disebut oleh Menteri Pendidikan tadi, sanitasi akan dibuat di semua tempat-tempat yang biasanya digunakan ataupun disentuh oleh para pelajar. Jadi bayangkanlah nak sanitize tu, tombol pintu disebut tadi, pintu tu sendiri, dan mungkin juga palang dan sebagainya. Kita tahulah sekolah memang banyak tempat untuk berpegang dan macam-macam. Kita buat macam-macam kat sekolah kan, bergayut lah, apalah, ini semua yang nak kena diperhatikan diberikan perhatian. Begitu juga dengan sukan dan juga aktiviti co-curricular secara bersemuka, itu belum lagi boleh dilakukan di pihak di sekolah-sekolah, kerana itulah soal SOP, kerana banyak perkara-perkara, sudut-sudut yang perlu diberikan perhatian, dan semuanya adalah untuk kebaikan semua. Jadi saya cuma terfikirlah, sebab memang betul diberikan perhatian kepada tahun-tahun peperiksaan dulu, sebab mereka memang ada peperiksaan. Disebut juga tadi takwim persekolahan akan dianalisis dan dikaji dan akan diumumkan keputusannya bagaimana cara untuk kita meneruskan semula sesi persekolahan. Cumanya ada kerisauan yang banyak dalam kalangan ibu bapa, terutamanya anak-anak yang baru nak mula persekolahan. Contohnya, tahun ini tahun darjah 1 ataupun tahun lepas darjah 1, tahun darjah 2, mereka baru nak injak sedikit, yang baru mula-mula nak pandai membaca, contohnya nak pandai mengira dan sebagainya. Yang tahun 1 tahun ini baru berapa bulan masuk hari itu, dalam 2-3 bulan, mungkin baru kenal sikit-sikit, belum lagi betul-betul mahir, tapi sekolah dah terhenti. Jadi apa kaedahnya untuk mereka selepas Jadi ni? mungkin terus kelas lompat lah, tak ada kelas, terus masuk ke tahun 2. Jadi silibus-silibus mungkin akan dibawa, di carry forward, double upkan semua effort untuk mereka kejar balik setahun keciciran. Macam tu ke macam mana? Ini mungkin dah banyak dibincangkan lah oleh rakan-rakan kita, guru-guru kita, ibu bapa kita terutamanya yang terlibat secara langsung dengan anak-anak yang bersekolah. Contohnya lah, kerana itu kita nak dengar daripada guru besar, kita nak dengar juga daripada seorang guru untuk sekolah menengah dan sekolah kebangsaan. Sebab kita tak tahu sebenarnya pengumuman, tak dapat dijangka pengumuman yang akan melibatkan bahagian mana dalam pendidikan hari ini. Cuma selepas tadi pengumuman yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, kita tahulah bahawa ia khusus untuk tahun-tahun peperiksaan saja setakat ini terlebih dahulu. Betul. Jadi sempat juga saya menjengah di laman Facebook milik Kementerian Pendidikan Malaysia ini, terdapat lebih daripada 300 komen, dan saya yakin komen-komen itu akan terus meningkat ya. Dan antaranya daripada Nur Fariza Abdul Razak ini menyatakan, jika ada peluang murid-murid sekolah rendah bersekolah, saya cadangkan susunan meja murid-murid seperti kelas seperti waktu peperiksaan telah pun dibangkitkan oleh Wan Syarina, dan katanya ada juga yang mahukan agar segera sekolah tu dibuka sebab anak-anak kebanyakannya dah rindu untuk bersekolah. Itu antara komennya. Dan ini menarik daripada Samuel Enric Siu ya, untuk Form 6 semester 2 punya kerja khusus katanya. Harap komponen presentation, viva kerja khusus itu boleh dihapuskan untuk semester ini. Jadi mungkin pihak kementerian juga perlu melihat ya komen-komen yang dimuat naik di laman Facebook, kerana persoalan-persoalan itu datang daripada mereka yang terlibat secara tak langsung, yang terlibat ya, mereka yang terdiri daripada tingkatan 5, tingkatan 6 yang terlibat dengan kerja khusus. Jadi apakah agaknya pendekatan-pendekatan dan juga solusi daripada pihak kementerian untuk menangani dan juga secara tak langsung menyelesaikan persoalan-persoalan daripada mereka yang terlibat. Dan kita yakin ya, dengan SOP, malah dengan sekarang ni tempoh PKPP yang dah pun semakin dibuka daripada aktiviti kehidupan kita itu sendiri, secara tak langsung ia akan yakin sekolah akan boleh dibuka keseluruhannya tak lama lagi. Dia bukan pelajar saja yang rindu, ibu bapa pun sebenarnya dalam keadaan ekonomi sudah kembali dibuka secara berperingkat, ramai juga yang sudah mula bekerja, dan penjadualan sekolah ini sebenarnya termasuk dalam cara bekerja ibu bapa juga. Mereka dah ada aturkan, mereka pergi kerja, anak pergi sekolah. Sekarang ni bila anak tak pergi sekolah, kena ada kat rumah ke macam mana ke? Dia bukan saja peringkat sekolah harian ya,
anak sekolah taska pun sendiri dah kena fikir soal yang sama. Okey, terus saja di talian pada ketika ini Cikgu Suki Menjuki yang di-Pertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia dan juga merupakan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam, Cik Saimi. Saya Bina di sana ya. Ya. Terima kasih Cik Sukumin kerana meluangkan masa sedikit bersama kami. Tadi dah dengar pengumuman dengan Menteri Pendidikan tu, apa kata Cikgu? Apa pandangannya? Betul, satu pengumuman yang dinanti-nantikan oleh ramai rakyat Malaysia lah, saya percaya lah. Dan pada apa yang dibentangkan dalam kerubukan betul tata cara untuk kita ikutilah di sekolah dan nampak dia sangat komprehensif, lengkap dan boleh membantulah pihak sekolah untuk melaksanakan perjalanan sekolah sekiranya dini terbuka. Bagaimana yang diumumkan tadi bahawa pembukaan adalah bermula dengan SPM, SPM, SAM dan juga SPM lah. Jadi yang lain-lain bakal menyusul dan saya percaya Kementerian Pendidikan tetap juga akan meminta pandangan daripada PKKM dan juga SKM untuk membantu dalam melancarkan pembukaan sesi sekolah yang lain. Walaupun tadi diumumkan sekolah hanya dibuka untuk mereka yang akan menduduki peperiksaan awam, ya. Untuk sekolah rendah, macam cikgu sendiri berada di Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra, dari segi persediaan jika sekolah itu akan dibuka, malah pihak Kementerian Pendidikan juga dah pun memuat naik SOP garis panduan itu sendiri. Jadi bagaimana tindakan cikgu sendiri sebagai Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra dan sebagai yang di-Pertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia? Okey. Saya percaya semua rata-rata para guru besar dan juga pesakit juga itu sudah bersedia dan dengan keluarnya SOP ni saya rasa dia lebih memudahkan kerana bila kita lihat dia meliputi banyak perkara. Contohnya sebagai misal kata saya di sini sudah pasti kita akan melihat daripada segi pengurusan sumber manusia. Kemudian sumber manusia yang akan berbeza kalau kita berbanding dengan yang sebelum ini. Begitu juga dengan faktor selain daripada itu, peranan juga yang perlu kita atur agar diselari dengan keperluan semasa, norma semasa. Dan kita tidak lupa daripada segi keselamatan murid, guru dan kaki tangan. Dan juga mereka yang masuk ke sekolah kita akan saring dan akan melalui SOP seperti yang telah ditetapkan. Dan Tapi yang paling penting apa yang berlaku di sekolah sebenarnya adalah pengajaran dan pembelajaran. Jadi apabila semua aspek ini sudah kita atur dan kita rancang, insya-Allah aspek pengajaran dan pembelajaran dapat kita laksanakan. Kita tak boleh katalah 100% seperti yang sebelum ini, kerana pasti awal-awal ini akan berlaku masalah sedikit yang mana sebagaimana yang mesti umumkan tadi, yang Berhormat mesti umumkan dia akan dikemasini daripada masa ke masa. Dan kita bagi pihak sekolah sangat mengharapkan pelibatan ibu bapa dan penjaga untuk sama-sama membantu pihak sekolah dan juga kementerian dalam melaksanakan. Okey, Cik Sukimin, kalau kita tengok sekarang ni secara puratanya lah setiap kelas dalam lebih kurang 30-40 orang. Ini kita bercakap untuk persediaan sekolah kebangsaan untuk dibuka semula. 30-40 orang murid dalam keadaan mereka duduk susunan meja sebegitu. Jadi kalau dengan susunan yang baru untuk penjarakan sosial, saya anggarkan lebih kurang separuh daripada kelas tu terpaksa menggunakan kelas yang lain. Dari segi logistiknya bagaimana, Cikgu? Kalau kita dengar tadi apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri, dia akan buka secara berperingkat. Dan apabila berperingkat, misal kata untuk yang 24 Jun ini hanya tingkatan 5, tingkatan 6 yang akan masuk, maka ada banyak lagi lebihan sisi darjah yang boleh guna sama oleh mereka yang sudah berada di sekolah. Maksud saya kalau Cik Sukimin, maksud saya kalau sekolah kebangsaan dibuka nanti, maksudnya selepas inilah persediaan kita untuk sekolah kebangsaan yang ramai ni. Okey. Saya percaya dia tidak akan buka Kementerian Pendidikan tidak akan buka serentak sekali. Dia pastilah untuk memastikan penjarakan sosial, elemen keselamatan dan kesihatan tadi, pasti dia akan memberi giliran. Dan yang ini yang perlu diselamatkan. Saya percaya macam hari ini juga berlaku. Mereka cuba membuat simulasi andai kata prasekolah, sekolah rendah dibuka, bagaimana keadaan. Dan kita terbabit di dalam kiribat urus. Yang Berhormat Menteri ada sebut, dia akan minta pandangan daripada pelbagai pihak, termasuk juga daripada Gabungan Majlis Guru Besar, daripada ibu bapa dan sebagainya. Jadi insyaAllah perkara tadi dia tidak akan berlaku sama seperti yang
sebelum ini. Dia akan secara berperingkat-peringkat agar dia bersesuaian dengan kehendak dan ketetapan telah yang diberi oleh KPM. Okey, baik. Terima kasih Cik Zulkifli. Walaupun masanya singkat saja dapat bersama-sama kita, mungkin kita boleh panjangkan pada masa yang lain. Tapi semua kita dapat gambaran sikitlah persediaan untuk sekolah kebangsaan. Mungkin kerana kita ada bayangan bahawa ini akan diambil kira oleh Kementerian Pendidikan dan mungkin tidak semua tahun dibuka secara serentak. Malah ada gosip yang mengatakan tahun-tahun yang tidak terlibat dalam peperiksaan sekolah kebangsaan ni tahun depan mula sekolah. Ini gosip saja. Panjang lagi tempohnya. Okey, jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini masih lagi dalam soal pembukaan sekolah semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini, PKPP. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Malaysia petang ini. Malaysia petang ini bercakap tentang pembukaan sekolah dalam tempoh PKP seperti yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan, iaitu secara berperingkat dengan tarikh kelas peperiksaan awam akan dibuka terlebih dahulu pada tarikh 24 Jun 2020, iaitu pelajar-pelajar SPM, SVM, STPM dan STAM. Baik, kita nak hubungi seorang lagi sebenarnya panelis di talian, seorang guru akademik, Encik Muhammad Rahim, guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal Melaka yang juga merupakan penerima anugerah Teacher Award Yayasan Petronas dan juga anugerah Pengarah Pendidikan Melaka sebelum ini. Apa khabar Cikgu Raimi? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Okey Cikgu, kita juga ingin dapatkan pandangan Cikgu mewakili sektor sekolah menengah ini Cikgu, bila mana tadi pengumuman telah pun diberikan bahawa sekolah dibuka untuk tingkatan 5, tingkatan 6 itu sendiri. Jadi pandangan Cikgu. Jadi saya sebagai seorang guru akademik dan juga penyuluh awam menjalankan amanah yang telah diberikan melalui keputusan yang berhormat Dr. Rafi Jidin, Menteri Pendidikan Malaysia, dan saya yakin dan percaya Kementerian Pendidikan Malaysia telah bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Keselamatan Negara membuat keputusan terbaik untuk warga Malaysia termasuklah anak-anak murid di sekolah. Jadi kita lihat statistik COVID-19 yang semakin menurun telah memberikan satu nafas lega lah kepada semua guru, ibu bapa, murid-murid. Jadi ini adalah satu keputusan yang sangat tepat bertepatan dengan situasi semasa pada hari ini. Jadi saya menyokong baiklah. Cikgu rasa cabarannya apa untuk pembukaan sekolah bagi tahun-tahun yang disebutkan tadi 24 hari bulan ni? Apa cabaran awal dia? Jadi cabaran dia sebagai guru dan juga pelajar pula lah sebenarnya. Di mana kita tahu bahawa selama 3 bulan ni semua cikgu dah bertungkul lumus mengajar walaupun secara di atas talian atau di alam maya. Jadi kita nak memulakan sesi persekolahan ini secara fizikal bersemuka semula kan. Jadi kita tahu bahawa kita dah melalui proses selama 3 bulan ataupun lebih kurang 10 minggu pembelajaran secara maya. Jadi kita nak mulakan balik secara fizikal ni mungkin diperlukan sedikit motivasi kepada anak murid dan juga guru untuk memulakan sesi pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah. Jadi saya rasa SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ada mengatakan bahawa sekolah perlu melakukan ujian minda, kesihatan minda. Jadi itu semua baguslah. Jadi supaya pelajar betul-betul bersedia dari segi minda dia, fizikal dia untuk mulakan sesi pembelajaran selepas 3 bulan bercuti di rumah. Okey Cikgu, untuk sekolah menengah kebangsaan Durian Tunggal ni adalah sekolah menengah biasa ataupun ada asrama untuk murid-murid? Macam SMK Durian Tunggal ni adalah sekolah luar bandar dan kami tiada sekolah asrama, bukan sekolah berasrama. Jadi mungkin pendekatan tadi telah pun dikongsikan tentang SOP, malah dari segi garis panduan pun pihak kementerian telah pun keluarkan. Dan untuk murid-murid lain tingkatan 1 hingga tingkatan 4 yang tidak terlibat untuk hadir ke sekolah ini, pembelajaran online memang akan diteruskan? Seperti yang sedia maklum bahawa sejak fasa 1 lagi PKP, semua guru-guru di Malaysia termasuklah SMK Durian Tunggal dan semua sekolah di Malaysia ini telah menjalankan pengajaran secara maya. Jadi ia akan diteruskan seperti biasa. Maknanya ialah mereka memang ada sedia di jadual tingkatan 1 dan 2 dan 3 dan 4 ada jadual pengajaran dia ikut subjek guru apa yang terlibat. Jadi selepas 24 Jun ini walaupun tingkatan 5 ada pengajaran secara fizikal bersemuka, tapi pelajar-pelajar yang lain tingkatan 1 dan 4 akan pengajaran secara maya
berterusan daripada rumah. Okey. Dan guru mengajar daripada sekolah macam tu. Cikgu, jadi dalam tempoh awal PKP diumumkan dah hampir 3 bulan ini, ada tak dari sekolah menengah Durian Tunggal ni ada murid-murid tingkatan 5 ataupun tak kisahlah tingkatan 1 hingga tingkatan 5 ni yang tercicir daripada mengikuti kelas online? Sebab tadi cikgu sebut sekolah luar bandar kan. Ya, Mungkin dari segi kemudahan fasilitis pelajar itu sendiri. Jadi untuk catch up balik khususnya untuk murid tingkatan 5 itu sendiri, cikgu-cikgu perlu double dia punya usaha untuk kembali catch up the syllabus. Jadi macam mana cikgu? Betul. Okey. Soalan pertama tu, adakah ada pelajar yang tertinggal kan? So ini kan? Ya. Okey, macam ni. Sebenarnya kita memang dapat daripada kajian seluruh Malaysia pun, bukan sekolah SMK Durian Tunggal sahaja, memang ada sebintir murid kita yang kekurangan kan. Dari segi dia punya peranti, laptop ataupun telefon pintar ataupun pelan data dia. Jadi memang memang ada pelajar saya pun ada tingkatan 5 juga. Bila kita buat pengajaran secara maya ni, ada pelajar yang tidak dapat sama-sama hadir secara maya ni. Jadi ada inisiatif yang lain yang kita boleh buat. Contohnya ada cikgu yang bertungkus lumus menyediakan bahan cetakan, dibukukan dan dihantar ke rumah-rumah. Okey, mengikut SOP yang telah ditetapkan adalah dengan bantuan Jabatan Keselamatan seperti bomba untuk hantar daripada rumah ke rumah, untuk memastikan bahawa murid-murid ini tidak ketinggalan jam belajar di rumah. Okey, dan bagaimana kita cikgu ni nak mengejar selibas hampir 10 minggu cikgu tak kembali ke sekolah. Saya yakin dan percaya cikgu dekat Malaysia ni memang sangat kreatif ya. Kita ada pelbagai gaya pengajaran. Contohnya yang famous sekarang ni ialah penggunaan pengajaran secara flip classroom, di mana guru beri pelajar tugasan awal, contohnya kedepan kajian awal, pembacaan awal, atau yang paling mudah dia boleh melihat dekat YouTube pelbagai bahan-bahan pembelajaran. Dan kemudian datang ke sekolah esoknya ataupun minggu yang berikutnya, cikgu akan mulakan pengajaran seperti biasa dan ia prosesnya akan lebih cepat. Dan saya yakin guru-guru Malaysia akan berjaya menghabiskan syllabus sebelum peperiksaan awam bermula nanti, insyaAllah. Okey, baik. Cikgu, kita tidak menolak kemungkinan inilah bahawa mungkin ada ibu bapa yang akan tetap rasa takut dan skeptikal untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Jadi kepada ibu bapa yang mungkin akan memilih untuk meneruskan pembelajaran di rumah ataupun secara maya ataupun belajar sendiri asalkan tak pergi ke sekolah lagi buat masa sekarang ni, cikgu rasa macam mana pandangannya? Saya rasa lah seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Malaysia tadi, bahawa kita dah ada SOP yang telah diberikan, di mana ia telah mendapat persetujuan dan juga pengesahan daripada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Keselamatan Negara. Saya rasa SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah yang paling terbaik. Jadi saya rasa guru-guru, ibu bapa, pentadbir sekolah, masyarakat termasuk ibu bapa, jangan lupa untuk memuat turun SOP yang dikeluarkan oleh KPM ni, baca, hadam dan fahamkan. Dan saya rasa dengan cara ini ibu bapa akan lebih yakin bahawa SOP yang dikeluarkan oleh KPM itu adalah satu kaedah yang paling selamat untuk memastikan kesihatan dan keselamatan anak mereka di sekolah ini dapat dikekalkan, saya rasa. Okey. Cikgu mengajar murid pelajar tingkatan berapa, cikgu? Saya mengajar sains dan biologi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Maksudnya yang akan balik sekolah 24 hari ini, ada 24 bulan ini memang ada pelajar cikgu lah, ada kelas cikgu lah. Ya, betul. Jadi ini bermakna juga memang sudah sedia untuk menerima kunjungan pelajar. Daripada kita ada 8 kelas, sekarang ni ada 18 kelas untuk form 5 saja. Jadi kita pecahkan daripada satu kelas tu ada 2 kelas. Jadi kami guru-guru tingkatan 5 ni akan mengajar, contohnya lah kelas A, kita akan pecah 2 kelas. So saya akan ajar kelas A dan kelas A2. Macam A1 dan A2 macam tu lah. Bila terus teringat lagu Kami Guru Malaysia. Ini antara guru mereka yang berdedikasi. Jadi pun kami nyanyi secara maya atas yang sambutan hari guru tahun ini. Yang penting tetap bersemangat lah. Apa pun cikgu, jadi walaupun dah 3 bulan belajar secara online, 3 bulan PKP, tarikh peperiksaan SPM masih lagi ikut jadual? Dimaklumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Pendidikan sebentar tadi lah. Tarikh sebenar belum ditetapkan lagi, tetapi secara asasnya adalah pada tahun hadapan. Maksudnya tarikh itu dianjakkan lah. Saya terlepas pandang yang tu. Jadi itu kita dah tahu dulu bahawa tarikh peperiksaan akan dianjakkan pada tahun depan, cuma tarikh sebenar kita masih belum tahu lagi. Baik. Terima kasih cikgu kerana bersama kami dan memberikan kita input juga. Cikgu Raimi. Kita hubungi sebentar tadi Cikgu Raimi Rahim,
guru akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal Melaka, dan itu antara fact yang kita dapat dari mereka di lapangan. Baru kita tahu bila dah buat macam tu, daripada 8 kelas tingkatan 5 untuk dipecahkan supaya penjarakan sosial dapat dipatuhi, ia jadi 18 kelas. Inilah maksudnya yang awal lebih tadi kita bincang tadi, macam mana cara logistically kita nak cater semua murid dalam masa satu masa. Betul. Jadi nampaknya seperti kata Cik Sukimin Juki tadi, memang betul lah penjadualan tu memang kena memainkan peranan penting lah. Sebab tak boleh serentak pada satu masa. Betul. Dia tak dapat penuhi lah. Sementara pula kalau kita tengok di Johor, saya orang Johor. Kalau kat Johor kita ada sekolah agama. Jadi macam mana pula soal itu perlu diberikan perhatian. Ada bila sekolah pagi, sekolah kebangsaan, sebelah petang kita sekolah agama. Jadi SOP itu, pembahagian kelas itu, jadi perkara itu perlu sangat-sangat pihak Kementerian Pendidikan berikan perhatian, kerana soal ibu bapa masih lagi prihatin tak mahu anak mereka tercicir dan masih lagi tertanya-tanya bagaimana agaknya nasib anak mereka. Itu hakikat yang perlu pihak Kementerian Pendidikan tangani. Tapi dalam masa yang sama, Kementerian Pendidikan dan kerajaan tidak sepatutnya bersendirian dalam menangani dan juga mengkaji hal ini, kerana tentu saja mereka serve the rakyat. Kita ialah rakyatnya, kita masyarakat yang patut sama-sama memberikan input dan juga membantu apa yang perlu. Seperti kata cikgu-cikgu tadilah, mereka pun dah siap awal-awal juga. Guru besar pun kata mereka bersedia untuk sanitize sekolah, untuk buat persiapan di sekolah dan sebagainya. Murid-murid pun harus difahamkan, ibu bapa harus memahamkan anak mereka supaya inilah cara terbaik untuk kita meneruskan normal yang baharu, rutin yang baharu dalam kehidupan kita yang sudah berbeza sekarang ni lah. Ya? Jadi untuk 398,446 murid yang akan menduduki sijil pelajaran Malaysia, sijil wakil senior Malaysia, sijil tinggi persekolahan Malaysia dan sijil tinggi agama Malaysia selamat kembali ke sekolah pada 24 hari bulan Jun 2020 yang jatuh pada hari Rabu, dan kepada seluruh guru-guru yang akan terlibat dalam sesi persekolahan yang disambung ini, semoga selamat menjalankan tugas dan sentiasa memantau anak-anak pelajar-pelajar dalam mematuhi SOP itu sendiri. Ya, betul. Kita berakhir di sini dan kembali semula esok waktu yang lebih kurang sama. Pukul 4 petang dalam Malaysia Petang ini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Saya Wan Syarina dan Syamil Muhammad. Jumpa lagi.